Seterusnya, Syafiqah, kita ada satu lagi acara yang hebat akan dilaksanakan lagi sekali. Ya, pada 3, 4 dan 5 November ini, Popik 2023 kembali lagi untuk edisi kedua. Hari ini untuk menerangkan lebih lanjut mengenai Popik 2023 ini, kita bersama dengan dua tetamu di studio. Saya kenalkan terlebih dahulu Encik Kamarudin Ibrahim, Pengurus Besar Tourism Malaysia, Tourism Pahang, dan juga Encik Emil Abdul Jalal, Penasihat Acara Pahang Ocean Paddle International Challenge 2023. Assalamualaikum, selamat pagi. Assalamualaikum. Sihat semua? Sihat. Alhamdulillah. Okey, Pahang acara Ocean ni Paddle International Challenge 2023 kali kedua diadakan. Betul. Ini merupakan penganjuran yang kita anggarkan akan memberikan impak yang sangat-sangat besar. Dan kalau kita ikutkan respon tahun lepas bagaimana? Kenapa ia dibawa lagi sekali tahun ini? Okey, terima kasih. Popik merupakan satu acara perlombaan keno bertaraf antarabangsa lah. Acara ini sangat unik kerana saya ingat ini yang pertama lah dianjurkan di dunia di mana acara ini akan menjelajah dari satu pantai ke satu pantai. Ya. Melalui sukan ini kita percaya bahawa promosi bagi negeri Pahang dan pantai-pantai yang terdapat di negeri Pahang, sebab negeri Pahang kita ni kaya dengan alam semula jadi, kita punya pantai yang panjang. Jadi kita punya pantai-pantai yang menarik. Jadi sudah tiba masanya kita mempromosikan pantai-pantai yang terdapat di negeri Pahang, keseluruhan negeri Pahang ini ke merata dunia lah. Tapi bagaimana kita mempromosikan, kita menggunakan acara sukan keno inilah. Itu sebab penganjuran kali kedua ini adalah merupakan penganjuran yang kita harap dapat menarik lebih ramai penyertaan daripada dalam dan luar negara. Ya, jadi mungkin kepada anda yang tidak mengetahui lagi mengenai apakah sebenarnya ini Popik, mungkin Encik Imam boleh jelaskan bagaimana sebenarnya acara ini dipertandingkan. Okey, sebenarnya saya ni dulu bekas penganjur berbasikal, sukan basikal. Okey. Jadi bila bawa kepada acara ni, pihak Tourism Pahang, actually Yang Amat Menteri Besar sendiri mencadangkan untuk mempopularkan 5 pantai di negeri Pahang kan. Okey. Jadi kita buat konsep di mana perlombaan ni dia macam ada stage winner, kan, pemenang di peringkat tu, kemudian dia ada accumulate time untuk besok pula. So jadi dia fight setiap hari. Macam dulu kita ada 5 peringkat, tahun ni kita ada 3 peringkat. Maksudnya setiap hari mereka kena fight dia punya time tu. So that dia macam, dia bukan just habis hari ni. Dia kena accumulate. Sebab tu kalau kita lihat tahun lalu kan, masa kita buat homework lah pasal perlombaan keno antarabangsa ni, selalunya atlet ni bila dia sampai tu dia macam slow je sampai kat finish line. Maksudnya dia tinggal dia punya keno, dia jalan bawa pedal dia jalan. Tapi untuk Popik tahun lepas kita lihat semua peringkat. Mereka berlumba macam lumba 100 meter. Sampai ke Gantry. Betul lah ni. Betul. Jadi itu yang menyebabkan saya nampak yang benda ni mendapat interest lah daripada pihak ICF sendiri pun. Dan kami juga difahamkan tahun ni lah pihak ICF pun dah menjemput lah offer kita untuk buat one of the world circuit untuk tahun depan. Kalau kita mampu lah. Tapi kami lagi dalam proses perbincangan lah. Maksud yang acara ni sebenarnya telah menarik perhatian keno dunia. Jadi acara yang dipertandingkan adalah SS1 tu international, dan tahun ni kita gabungkan atlet Malaysia untuk berlumba dengan pelumba-pelumba antarabangsa dalam kategori SS1. Dulu dia ada acara khas untuk pelumba nasional, tapi semuanya kita gabungkan dalam SS1 tu untuk menyaksikan satu pertandingan antara Malaysia dengan atlet-atlet luar lah. Kemudian acara yang kedua, TK2 ni adalah double lah. Double ni adalah peringkat kebangsaan juga. Dan yang kategori yang ketiga, dia ada 2 kategori, lelaki dan perempuan juga. Dia adalah SOT ataupun sit on top untuk intervarsity. Tahun lepas intervarsity ni memang acara yang rasanya memang cukup menarik lah, sebab intervarsity pun ramai juga apa atlet-atlet daripada antarabangsa juga. Macam UniKL tahun lalu banyak berbagai negara dalam tu. Kalau setakat ini negara mana yang terlibat? Siapa atlet-atlet yang mungkin nama-namanya hebat? Yang tahun ni memang dekat kita memang keno ni Australia, New Zealand memang antara yang peluang besar lah. Tahun ni macam Mackenzie Hainat tu akan kembali, dan kemudian Scott Jenkinson pun akan kembali. Yang dapat nombor 2, nombor 3 tahun lalu. Kita tengah menunggu juga yang juara dunia tahun lalu tu. Tahun lalu kita ada juara dunia pun. Yang hebat je tahun lalu tu, Daniel Mackenzie daripada New Zealand tu, dia bertanding di Popik, dia menang. Kemudian di World Championship bulan 11, dia menang juga.
dan dengan jarak yang agak jauh. So memang dia masa dia masuk popik tu dia memang dia fit lah, memang dia betul-betul menang lah ya. Dan untuk tim kita, tim Malaysia, Tim Malaysia tahun ni memang Adib tahun lepas Adib Kamurul Zaman dia di bawah TK1 dan tahun lepas di peringkat kedua terakhir tu dia kalah dengan Daeng. So tahun ni di peringkat SS1 semua masuk ke SS1. Adib, Naim tu semua antara pelumba negara yang hebat lah untuk acara single. Kemudian di kategori double tu Asfar dengan partner dia akan rasanya tu memang fight head to head lah dengan sebab dah campur. Cuma tahun ni kita nak tunggulah, macam tahun lalu kita ada Ayuni yang dapat nombor 2 keseluruhan kan, tapi dia pun sepatutnya kalau tahun lalu kalau dia bertanding di peringkat Asia tahun lepas yang nombor 3 tu jadi juara Asia bulan 11. Tapi dia tak pergi. So tahun ni insya-Allah kalau Ayuni ada, memang persaingan antara pelumba Malaysia dengan antarabangsa insya-Allah lagi sengit lah. Lagi sengit lah. Dan kalau kita nak lihat dari segi titik permulaannya 3 November sampai 5 November itu di mana dan akhirnya di mana? Tentatively kita memilih 3 pantai lah yang terdapat Negeri Pahang yang popularnya di 3 daerah yang utama lah. Di Negeri Pahang ni kita bermula di daerah Rompin, di pantai Rantau Panjang. Bagi stesen kedua di Pekan, di pantai Legenda, di mana merupakan venue yang sama pada tahun lalu. Dan pantai yang ketiga adalah pantai Penamat lah. Hari terakhir itu di pantai Teluk Cempedak. Semua orang tahu pantai Teluk Cempedak, pantai yang sangat cantik, berada berhampiran dalam bandar Kuantan lah. Di 3 stage ni kita memilih pantai ini. Sebenarnya Pahang kita ada banyak pantai. Selain daripada Pulau Tioman lah. Jadi untuk tahun ini kita hanya memilih 3 pantai. InsyaAllah pada tahun akan datang kita akan pilih pantai-pantai yang lain lah. Kalau selalunya kan, kalau mungkin untuk pertandingan ini, berapa masa yang diambil untuk masa sehari tu? Dia kilometer mungkin jarak. Dia tahun lalu average dia 15 kilometer lah. Tapi untuk tahun ni nampak gaya macam average dia akan jadi jauh sikit sebab yang perlombaan dekat Teluk Cempedak tu yang unik tu. Teluk Cempedak tu dekat 20 kilometer sebab dia gabungkan laut dan sungai. Dengan sungai. Maksud dia daripada TC tu dia start and finish sama. So dia masuk laut kemudian dia masuk ke sungai kan dalam, dan dia ada dua jambatan tu yang dia kena buat U-turn dan kembali. So antara orang kata signature event popik ni adalah di Teluk Cempedak. Memang satu dunia kenal lah sebab dia gabungkan 2 sungai dengan laut. Selain daripada kita nak menyaksikan popik 2023, apa lagi antara acara-acara selingan yang mungkin disediakan oleh pihak penganjur ataupun pihak tourism sendiri? Sebenarnya acara keno ni dia akan berlangsung di laut lah. Jadi bagi mengisi kekosongan pantai, di mana kita harap akan ada kehadiran daripada orang ramai lah untuk turut serta menyaksikan pertandingan keno ni. Kita ada acara-acara sukan rakyat, sukan-sukan yang akan dijayakan oleh masyarakat komuniti di tempat di mana acara itu berlangsung lah. Acara sukan bola pantai, bola sepak pantainya, bola jaring pantai, tarik upik, main congkak, and then kita ada aktiviti senam aerobik dan sebagainya lah. Dan yang ini akan diuruskan oleh pihak komuniti sendiri. Dan kita ada juga persembahan-persembahan kebudayaan di mana pengunjung boleh turut sama lah, sama ada menyerti dalam sukan-sukan itu ataupun melihat persembahan-persembahan yang diadakan. Sambil berhibur lah kan? Sambil berhibur. Sementara mereka sampai ke garisan penamat semula lah. Tuan Imeh, kalau saya nak bercakap sedikit berkaitan dengan cabaran yang mereka perlu lalui, misalnya di laut dan di sungai, apa perbezaannya? Kita nak gambarkan di sini kepada penonton. Dia memang arus tu lah sebenarnya. Kalau yang kita faham memang dia orang cakap arus lah. Cuma kalau ikut all the international participants last year, pantai kita memang maksud dia tak cukup ombak lagi, tak cukup kuat lagi untuk dia orang. Tapi untuk lokal dia nampak dah okey lah. Cuma yang international yang masuk yang world champion semua tu tak cukup dia kata. Dia mungkin tak cukup lagi. That's why kita pun sebenarnya ambil risiko. Tak cukup besar lagi ombak. Nak kena tinggi lagi ombaknya. Kita ambil risiko tahun ni kita buat lewat sikit bulan 11 tu. Itu antara sebab yang kata nak bukan kata nak menyusahkan rider atlet Malaysia, tapi sebab tengah peralihan monsun ni. Tapi memang insya-Allah itu antara cabaran lah. Tapi memang kalau ikut memang dua sungai dengan laut tu memang dua corak kayuhan yang berbeza lah untuk para perempuan. Kalau dari segi persediaan dan juga persiapan khususnya dari segi keselamatan bagaimana? Ya, walaupun laut dikata ombak tak tinggi, tinggi juga untuk kita. Kita dapat bantuan dan sokongan daripada anggota-anggota pasukan keselamatan kita lah. Jadi bagi memastikan cara kita dapat berjalan dengan lancar,
dengan kawalan keselamatan yang baik. Kita mendapat bantuan daripada berbagai agensi, daripada pasukan bomber, daripada polis marine kita, daripada jabatan Angkatan Pertahanan Awam kita. Dan pelbagai pihak lagi lah yang akan membantu menjayakan kita punya program dengan orang kata ciri-ciri keselamatan yang tinggi lah. Sebab seperti mana yang dia sebut tadi, bulan November ni sebenarnya musim peralihan daripada musim teduh kepada musim yang agak ombak besar lah. Jadi itu sebab seperti mana Cik Mei beritahu tadi, corak kayuan di laut yang tenang dengan corak kayuan di laut yang bergelora itu agak berbeza. Jadi kita harap cuaca pada masa pertandingan kita ni berjalan akan baiklah, maknanya sesuai dengan keadaan acara yang kita jalankan. Bakal berlangsung pada 3, 4, 5. Adakah masih lagi sempat untuk menyertai pertandingan ini? Sempat. Masih lagi yang lokal, daftar, yang lokal boleh. Kita pun malah tunggu sebab apa, memang kalau memang dia punya trend dekat canoe punya fraternity ni memang dia lewat sikit kan. Tahun lalu pun kita tambah ada universiti. Sebab saya rasa yang di peringkat universiti ni akan berlaku pertambahan agak banyak. Saya ingin tambah sikit dengan yang pasal keselamatan tadi. Antara sebab utamalah yang ICF ni nampak yang perlumbaan kita ni orang kata ada kategori yang boleh dibawa ke peringkat world adalah sebab keselamatan sebenarnya. Kita punya Jabatan Polis Marine, kita punya bomber, dan kita ada Angkatan Pertahanan Awam. Tahun lalu kita ada APMM pun ada. So yang keempat-empat tahun lepas dah menunjukkan satu gambaran yang race kat Malaysia sangat selamat. Kalau tengok ada kat video tu pun memang kita punya tim keselamatan memang tip-top. Tip-top jangan risau. Ada so antara faktor utamalah yang kita ni diangkat lah, maksud dia ada kategori kita tinggi sikit dalam. Okey. Itu dia Popik ataupun Pahang Ocean Paddle International Challenge 2023 yang bakal berlangsung pada 3, 4 dan 5 November. Kalau tak menyertai Popik, boleh terus saja datang ke sana, ada macam-macam acara dan juga aktiviti yang disediakan oleh pihak komuniti. Baik, terima kasih ucapkan kepada Tuan Kamarudin Ibrahim dan juga Encik Mei Abdul Jalal untuk perkongsian hari ini Popik 23. Saya doakan agar kelancaran program ini akan berlangsung dengan baik, insya-Allah.